Assalamualaikum, selamat petang. Kita nak mula dengan topik hari ini, iaitu ikatan kimia. Okey, tapi ikatan kimia ni cikgu pergi pada yang KBSM punya lah. Okey, so bila cikgu sebut KBSM ni, dia merujuk kepada tingkatan 5 lah yang dah belajar masa dia tingkatan 4 dulu. Okey, tetapi jangan risau, yang form 4 sekarang pun boleh belajar juga sebab syllabus tu sama. Cuma dia upgrade, tambah lagi. Okey. So, cikgu lupa. Okey, so nampak semua, siapa yang tak nampak tolong maklumkan pada cikgu So cikgu adalah Puan Hairunisa binti Khalid. Cikgu merupakan guru kimia di sekolah di Maktab Tentera Diraja. Okey, so bahan yang cikgu akan bagi pada sesi petang ni adalah di kod Google Classroom cikgu kat bawah tu. Nampak So siapa-siapa nak bahan PowerPoint cikgu ni boleh ambil dekat situlah. Selepas habis kelas ni pun boleh. Okey, so cikgu nak mulakan sekarang. Sekejap. Okey, so kalau kita tengok kat sini, kita nak pergi pada topik 5, form 4, iaitu ikatan kimia. So kalau sebut ikatan kimia, macam kita lah, kita pun manusia, ada ikatan juga kan. Ikatan apa? Ikatan persaudaraan, ikatan perkahwinan, ikatan pertunangan. So sama juga macam ikatan, sama juga macam molekul-molekul ataupun atom. Okey, so dia orang pun perlukan ikatan. Untuk apa? Untuk jadikan molekul ataupun atom-atom ni stabil. Kita kat sini, kalau tengok kat sini, kita ada jenis ikatan kimia. Kita ada dua jenis. Kita ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Okey, so highlight kat sini, kita ada ikatan ion dan ikatan kovalen. So apa itu ikatan ion? Ikatan ion ataupun ionic bond adalah dia terbentuk daripada melalui pemindahan elektron antara atom logam. Okey, nampak tak perkataan atom logam dengan atom bukan logam? So di sini cikgu highlightkan perkataan atom ni. So yang maksudnya cikgu tak mention logam, cikgu mesti ada atom juga cikgu sebut kan. Okey, so pemindahan di sini, okey, ikatan ion terbentuk melalui pemindahan. Okey, elektron, pemindahan elektron antara logam dengan bukan logam, atom logam dan atom bukan logam. So pemindahan di sini membawa maksud apa? Apa maksud pemindahan di sini? Dia ada satu kita panggil derma elektron, satu lagi kita terima elektron. Ada dua. So, kita panggil dia pemindahan. Pemindahan. Boleh bercakap kalau cikgu tanya nanti, kalau siapa nak jawab ataupun jawab di ruangan chat pun boleh. So yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen ni terbentuk apabila atom-atom bukan logam. Okey, non-metal. Okey, so non-metal atom, ada orang ni, okey, atom-atom ni dia tak melakukan pemindahan elektron, tapi dia berkongsi elektron. Untuk apa? Untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Elektron di sini kita tengok, kita ada elektron oktet ataupun duplet. Okey, sama juga macam ikatan ion tadi pun sama, dia mencapai susunan elektron yang stabil. Bukan saja-saja untuk melakukan ikatan ni, mesti ada sebab untuk mencapai susunan elektron yang stabil. So pergi kat bawah ni, kita tengok ikatan ion. Okey, cikgu pergi pada ikatan ion dulu. Ikatan ion terbentuk melalui pemindahan elektron antara logam, atom logam dan atom bukan logam. Macam cikgu cakap tadi lah, mesti ada pemindahan elektron. Kena ingat antara logam dan bukan logam, atom bukan logam. So apa yang berlaku kat sini, kalau dia atom dia logam, dia mesti derma elektron. Okey, nampak tak cikgu besarkan sikit. Kalau dia atom bukan logam, dia mesti terima elektron. Okey, maksudnya satu akan derma, satu lagi atom akan terima. Untuk apa? Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey, cikgu saja je letak oktet kat sini. Okey, kalau cikgu letak duplet atau oktet, nanti pelajar keliru. Dalam exam nanti dia akan tulis dua-dua ni, mencapai duplet ataupun oktet. Dia kena ada satu sahaja. Okey, duplet ataupun oktet dalam ayat tu. Okey, seterusnya pembentukan ion. Okey.
Atom ni actually dia adalah neutral. Dia neutral kat tengah-tengah ni. So once dia derma elektron, dia akan jadi ion positif. Ion positif yang stabil maksudnya bila dia dah jadi ion dia stable. Atom ni dia tak stable. So kalau dia terima elektron, atom neutral. Kalau terima elektron dia jadi ion negatif yang kita panggil sebagai anion. Okay. Boleh? Seterusnya kita tengok contoh kat sini. Kita ada aluminium. Atom aluminium. Okey, atom dia adalah susunan elektron dia 283. Okey, 283 elektron valence dia adalah 3. So bila 3 di luar petala ni dia tak stabil. Yang stabil mesti 8 ataupun 2 sahaja pada shell pertama. Okey, jadi 283 ni dia ada 3 shell. So dia tak stabil. Dia atom. So macam mana dia nak stabil? So dia kena derma 3 elektron untuk menghasilkan ion aluminium dengan susunan elektron baru iaitu 28. Okey. So satu lagi cara cikgu nak tekankan kat sini, kalau lukis susunan elektron mesti ada nukleus di tengah-tengah. Nampak tak nukleus cikgu di tengah-tengah ni? Okey, nukleus. Mesti lukis nukleus tu. Tak kisahlah sama ada nak lorekkan ke ataupun nak tinggal kosong macam ni. Yang penting pelajar-pelajar mesti maklumkan bahawa ini adalah nukleus. Bila lukis tu bagi tahu, bukan bagi tahu lah, maksudnya bila lukis tu pemeriksa faham, oh ni adalah nukleus. Okey, cikgu-cikgu bila tanda dia tahu ada nukleus. Okey, seterusnya adalah oksigen. Kalau tadi derma, sekarang kita tengok atom oksigen dia punya tu 26. 26 dia kena terima elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil 228. Okey, so bila dia jadi ion, so dia akan formula dia O2 minus lah. O2 minus. Sebab dia dah terima 2 elektron. Okey. Ada soalan kat sini nak tanya? Okey, seterusnya cikgu nak pergi pula kepada penerangan pembentukan natrium klorida. Kita dah tahu dah setiap atom tadi sama ada dia logam ataupun bukan logam. So kalau atom tu logam, apa yang perlu dilakukan untuk capai susunan elektron oktet ataupun duplet yang stabil? Boleh siapa-siapa jawab? Okey, tak ada nak jawab? Tak apa, jawab je, boleh. Okey, cikgu tolong jawabkan. So untuk atom logam mencapai susunan elektron oktet yang stabil perlu derma elektron. Okey. Manakala atom bukan logam kena terima logam. Terima elektron. Terima logam, yes. Terima elektron. So penerangan pembentukan natrium klorida. Okey, ini paling penting sekali. Bila kita nak jawab soalan dalam SPM tentang bagaimana suatu sebatian ion itu terbentuk. So kita kenalkan kat sini dengan perkataan sudik tin order. Okey. Sudik tin order. Maksudnya macam sudik. Tahu sudik kan? Sudik yang mempunyai sudik dalam bentuk ni lah. Tin. Okey, kita nak order ni. Sudik tin order. Okey. Nak order sudik tin satu. Macam tu lah. So macam mana nak ingat dia? Pertama, kena mention tentang susunan elektron. SU stand for susunan elektron. So mention dulu pertama, atom natrium mempunyai susunan elektron 281. Atom klorin mempunyai susunan elektron 287. So dekat sini cikgu nak tekankan perkataan atom. Jangan lupa perkataan atom. Lepas tu susunan elektron. So pertama mesti mention tentang susunan elektron. Okey, yang kedua, atom natrium menderma satu elektron mencapai susunan elektron oktet yang stabil. So, D tu maksudnya derma. Okey, derma satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Membentuk ion natrium. Okey, bila pelajar-pelajar tulis menderma elektron, berapa nak derma? Tengok kepada susunan elektron bagi atom natrium. Okey, sebab susunan elektron atom natrium tadi 281, so dia kena derma 1 lah.
Derma 1. So, bila derma 1 elektron, untuk apa dia derma? Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jangan sampai sini saja. Kena sambung lagi. Membentuk ion natrium. Kena sambung. Kena sambung. Kalau pelajar-pelajar tulis sampai yang stabil saja, salah. Okey? Okey, katalah pelajar-pelajar tak tulis ion natrium ni tadi. Tapi pelajar-pelajar wakilkan dengan persamaan setengah ni. Setengah persamaan ni. Pun diterima. Okey, salah satu mesti ada. Kalau tak ada, tak dapat markah. Okey, so seterusnya atom klorin pula menerima satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, membentuk ion klorida. Sama juga. Mesti cakap sampai membentuk ion klorida. Ya. Okey. So, kalau tak nak tulis ion ni tapi buat setengah persamaan macam ni pun diterima. Seterusnya bila dah menghasilkan ion, kedua-dua ion ini ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat. Untuk membentuk sebatian natrium klorida. Ya, itu sahaja. Senang tak? Tu, cikgu harap untuk soalan ni, topik ni memang senang. So, pelajar-pelajar kena dapatkan markah penuh untuk topik ini. Okey, berbanding dengan topik yang lain, topik tingkatan 5 agak lebih mencabar, topik ini senang. So, ingat sudut pin order. Maksudnya SU tu stand for susunan elektron. Susunan elektron, cikgu ni kan dia. Susunan elektron. Ini susunan elektron. Lepas tu derma. Okey, derma. I tu menjadi ion positif. Okey, P tu positif. So T tu adalah terima. Okey, menerima kat sini. Terima siapa? Terima elektron. Okey, menjadi apa? Ion negatif. Ni. Okey, kena ingat. Order tu stand for mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Okey. Dia tu apa? Daya elektrostatik yang kuat. Yang kuat. Good. Very good. Okay. So habis tentang pembentukan natrium klorida. Sekarang kita pergi kat bawah ni. Tengok gambar rajah. Okay. Soalan kadang-kadang dia minta you lukiskan pembentukan sebatian natrium klorida. So kalau you lukis, okay, tak perlu lukis yang atas ni. Lukis yang bawah ni sahaja. Itu untuk pembentukan. So cikgu tengok kat sini pembentukan lukisan untuk pembentukan sebatian natrium klorida selalunya diberi berapa markah? Pelajar-pelajar tahu tak berapa markah diperuntukkan? 2, very good. 2 markah. So markah pertama diberi kepada susunan elektron. Okey, cikgu tengok semua susunan elektron dengan nukleus. Susunan elektron tambah nukleus, 1 markah. Susunan kedua, markah kedua diberi kepada nilai charge yang diletakkan di atas ni. Okey, charge. So 2 markah. Boleh semua? Boleh. Okey, so faham So bila lukis pembentukan tak ada tambah tambah kat tengah ni tak ada. Memang tak ada. So jangan pandai-pandai pergi tambah-tambah tu. Tak perlu. So biarkan dia kosong macam tu. Okey, ada yang lukis macam ni. Sekejap cikgu tunjuk. Ada yang dia malas nak buat bracket tu, dia lukis macam ni. Macam ni. Betul logam kat tengah ni kan dia buat garis lurus sahaja macam ni. Tak boleh. Okey. So kena betul-betul. Okey. So cikgu harap semua faham. Dari segi markah cikgu dah terangkan kat sini. Okey, cuba tengok magnesium klorida. Apa formula magnesium klorida? Siapa tahu? MgCl2. MgCl2. Okey, MgCl2. Okey, so bila MgCl2, bagaimana ayat dia? Ingat lagi tak tadi? Sudut pin order. Okey, so pertama apa-apa pun mesti pergi kepada susunan elektron. Okay. So nanti pemeriksa ataupun akan tengok. Cikgu yang marking tu dia akan tengok mana susunan elektron pelajar-pelajar ni. Okey, so macam poin pertama ni dia combine susunan elektron bagi atom magnesium. Okey, setengah pelajar dia tak tulis atom, dia tulis magnesium saja. So salah, dia kena ada atom. Okey, so 282, atom klorin pula 287.
Atom magnesium menderma 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktat yang stabil membentuk ion magnesium. Atom klorin pula menerima 1 elektron atom mencapai susunan elektron oktat yang stabil membentuk ion klorida. Dan terakhir, kedua-dua ion ini ataupun ion magnesium dan ion klorida ditarik oleh daya elektrostatik yang kuat membentuk magnesium klorida. Okey, senang tak? Senang. Senang kan? So cikgu harap semua pelajar boleh ingat sudut order tadi, sudut pin order tadi supaya kita buat tu ikut susunan. Okey, poin pertama apa? Poin kedua apa? Poin ketiga apa? Okey? Alright, seterusnya. Okey, ini adalah gambar rajah pembentukan sebatian magnesium klorida. Okey, kalau dia ada 2 atom ataupun ion klorida, kena letakkan di kiri kanan. Begini. Okey. So barulah cantik lukisan tu. Baru elok tersusun. Boleh siapa yang ada masalah tentang lukisan ataupun apa-apa nak tanya yang selama ni terbuku di dalam hati tu yang tak tahu pun. Cikgu, saya tak tahu pun nak lukis tu macam mana selama ni. Ada tak? Okey, pertama cikgu ingatkan lagi sekali kena lukis nukleus dahulu, lepas tu baru lukis shell kedua. Okey, ni kita panggil dia nukleus. Okey, nukleus, lepas tu ni nombor 1 nukleus, lepas tu baru pergi pada petala pertama. Ini baru petala kedua. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya latihan. Ni antara contoh lagi sebatian ion yang pelajar-pelajar semua kena tahu bagaimana nak buat. Okey, cuba cikgu nak dengar seorang ataupun siapa yang nak volunteer, tolong buat ataupun semua sekali tolong cikgu buat yang nombor 3. Calcium klorida. Okey, cikgu beri masa 2 minit. Apa? Okey, boleh Calcium klorida. Apa formula calcium klorida? CaCl2. Okay, CaCl2. Just start presenting. Okay. So formula dia adalah calcium klorida CaCl2. Okay, siapa nak bagi poin pertama pada cikgu? Susunan elektron. Susunan elektron, ya. Susunan elektron. Okey, teruskan pelajar tadi. Susunan elektron atom kalsium ialah 2.8.8.2. Ya, atom kalsium. Okey, iaitu 2.8.8.2. Manakala atom klorin Menarik sistem elektron 2.8.7. 2.8.7. So, seterusnya, poin kedua. Atom kalsium menderma elektron berbentuk ion kalsium untuk mencapai susunan oktet yang stabil. Okey, ada sebut tak tadi? Menderma berapa elektron? Derma 2 elektron. Yes, kena sebut menderma 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil membentuk ion apa? Ion kalsium. Kalsium. Okey, seterusnya poin ketiga. Atom klorin menerima 1 elektron membentuk ion klorin untuk mencapai
Bukan ion klorin ion klorida. Ion klorida untuk mencapai susunan stabil. Ya, mencapai susunan otak yang stabil dan seterusnya poin keempat, kedua-dua ion itu ditarik oleh susunan, ditarik oleh Daya elektrostatik. daya elektrostatik yang kuat, kena sebut yang kuat untuk membentuk sebatian kalsium klorida. Alright, good. Okay, so kita ada tadi mencapai susunan oktet. Lepas tu poin keempat, daya tarikan. Okay, so ingatlah konsep cikgu bagi tadi. Okey, seterusnya, ni ada iklan sikit kat sini. So, cikgu akan mengadakan bengkel eksklusif dalam talian secara langsung bersama cikgu bermula Jun. So, tempat terhad ada 30 tempat sahaja lagi. So, perincian bengkel, pada pukul malam 8 hingga 9.30 malam. Cikgu akan buat 1 jam setengah saja 4 kali. So, bayaran RM50. Okey, so siapa yang nak, kat sini nanti cikgu bagi tahulah apa teknik-teknik yang mudah nak ingat dan sebagainya. Okey, seterusnya boleh buat bayaran lah pada nombor yang tertera kat sini ni. Okey, and then boleh WhatsApp cikgu lah pada nombor 017-208-1984. Okey, so seterusnya iklan 1 minit. Seterusnya tengok ni magnesium oksida. Okey, magnesium oksida. Apa formula magnesium oksida? MgO. Yes, good. MgO. Bagus. Macam tu lah cikgu nak. Bila cikgu mengajar ada respon kan. Jadi baguslah. So semua bagus. So macam tu juga. Ini dalam bahasa Inggeris. Apa yang ambil di LP tu cikgu terangkan sikit lah kat sini. Kesian kan. Kena tahu juga. So the electron arrangement of magnesium atom sama juga. Same thing. You mesti mention tentang atom. F2, and oxygen atom. So 6. So what a magnesium atom need to do to achieve stable orbital electron arrangement? Mesti donate 2 electron. Donate boleh, lose pun boleh. Okay, lose electron. Okay, same goes, they can form magnesium ion, and then oxygen atom will shift 2 electron to achieve stable orbital arrangement to form oxide ion. Okay, so sama juga attracted by strong electrostatic force to form magnesium oxide. Okay, so itu untuk bahasa Inggeris lah. Okay, seterusnya ini dia punya gambar raja bagi pembentukan sebatian magnesium oksida. Cantik tak lukisan ni? Cantik kan? So cikgu harap dalam exam nanti semua lukis macam ni. Lukis cantik-cantik. Okay, barulah kita ni cikgu nak bagi markah pun sejuk je hati tu kan. Okay, boleh. Ada soalan nak tanya tak? Okay, soalan dia setengah tu cakap macam ni, cikgu. Kalau saya buat lukisan tu satu dotted, satu cross boleh tak cikgu? Boleh, tak kisah. Okay, yang penting kalau magnesium ni kau nak buat dotted, dot, semua tu bulat-bulat je semua. Oksigen nak buat cross, semua cross. Macam tu. Okay, boleh nak buat cross ke nak buat bulat. Okay, seterusnya cikgu pergi pada ikatan covalent. So kalau tadi ikatan ion, sekarang ikatan covalent di antara atom bukan logam dengan atom bukan logam. Dia seumpama macam ni lah, dia macam body kita ni, perempuan kawan dengan perempuan, lelaki kawan dengan lelaki. Itulah ikatan covalent. Kalau ikatan ion tadi, lelaki boleh kawan dengan perempuan.